Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning, afternoon. Alright. Nampaknya baru 2 orang sahaja, Rowena dengan Alia. Tapi saya tak boleh nak tunggu lama. Okay, ada someone masuk. Saya tak boleh lama, saya kena proceed dengan masa yang ada sekarang ni. Jadi tengok pada rakan-rakan yang lain tu, lambat lagi tu, saya tak boleh nak tunggulah ya. Alright, jadi kita akan masuk untuk topik harta, wang dan akaun koperasi. Cuma hari ini saya akan masuk untuk harta koperasi sahaja. Sekejap. Okey, untuk topik ni saya nak, kalau awak semua ada buku akta, ya, buku akta bersama-sama dengan awak, boleh refer sekali lah sebab saya akan refer pada buku akta ni. Jadi untuk topik harta dan wang koperasi, ya, sebenarnya topik ni dia bagi saya dia agak berat sebab kalau kita nak baca akta saja, ayat akta dia agak dia macam mana saya nak cakap dia, agak susah lah kalau layman ataupun orang biasa untuk faham. Ya, sebab personally bagi saya untuk ayat undang-undang kalau dalam bahasa Melayu dia agak mengelirukan. Tapi kalau nak senang mungkin boleh baca versi bahasa Inggeris lah, dia agak lebih straightforward. Tapi tak apa, kita boleh guna apa saja yang ada sekarang. Jadi untuk topik ni kita akan masuk kepada section 50 sehingga section 57. Untuk topik audit kita akan masuk untuk next class nanti. Jadi hari ni sebenarnya slide dia agak panjang tapi saya cuba untuk ringkaskan ya. Okey, jadi sebagai anggota lembaga koperasi yang bertugas sebagai orang yang menguruskan dan mentadbir koperasi, dan juga dia kena menjalankan perniagaan koperasi. Jadi macam mana koperasi nak dapatkan duit? Kat mana koperasi boleh dapatkan duit? Melalui bisnes sahaja. Nak buat bisnes kena ada duit, kena ada modal. Jadi dekat mana modal tu nak dapat? Dekat mana koperasi boleh bayar dividen kepada anggota? Jadi dekat mana koperasi boleh dapat duit? Ini ada disenaraikan dalam section 50. Ya, section 50 Akta Koperasi Malaysia. Awak semua boleh dengar tak suara saya? Saya takut saya bercakap seorang-seorang je nanti. Kalau ada tolong bagi feedback ya. Boleh dengar, Madam. Alright, okay, terima kasih. Jadi menurut section 50 ya, berkenaan tentang wang koperasi, suatu koperasi boleh mendapatkan melalui mana-mana atau kesemua yang berikut daripada A, B, C sampailah G. Jadi kita tengok yang pertama, koperasi boleh dapat duit daripada fee masuk. Kalau kita baca dalam akta, A, fee masuk yang tidak boleh dikembalikan kecuali dalam hal apabila sesuatu permohonan untuk menjadi anggota telah ditolak. Jadi kalau awak refresh balik ya, proses ataupun cara-cara nak menjadi anggota koperasi, kalau dia cukup syarat, dia diisi borang, kemudian dia akan hantar kepada koperasi bersekali dengan duit fee masuk. Jadi duit fee masuk ini adalah kita panggil sebagai duit proses, ya, pemprosesan borang, duit untuk kita proses borang tu lah. Ya, jadi fee masuk ni dia punya bayaran dia tidaklah banyak. Ya, dia mungkin dalam sekarang ni mungkin RM10, RM20 bergantung kepada undang-undang kecil masing-masing tetapkan berapa ringgit dalam UK dia. Jadi dia hantar borang dekat koperasi sekali dengan duit fee masuk. Jadi kalau dia diterima menjadi anggota koperasi, maka duit fee masuk ini dia tidak boleh dituntut semula kalau dia contohnya dia nak keluar daripada koperasi, ya, dia dipecat ke ataupun dia ditamatkan keanggotaan,
dia tak boleh nak claim balik duit fee masuk dia yang dia bayar, ya, RM10, RM20 tu. Jadi dia jadi duit wang hangus. Ya. Tetapi kalau masa dia hantar borang tu, koperasi tidak meluluskan permohonan dia nak jadi anggota koperasi tersebut, maka duit fee masuk yang dia bayar tu tadi RM10 tu akan dikembalikan pada dia lah sebab dia tidak diterima. Alright, itu fee masuk. Yang kedua, B, koperasi boleh juga mendapatkan duit daripada share, iaitu modal share. Awak kena ingat, bila kita dah terima menjadi anggota koperasi, anggota perlu bayar duit bayaran wajar untuk dia menjalankan hak dan juga untuk dia dapat hak-hak dan juga tanggungjawab dia sebagai anggota koperasi tersebut lah. Jadi bayaran wajar adalah merujuk kepada share ataupun nama lainnya orang panggil sebagai saham. Jadi dekat koperasi mesti ada bayaran minimum share yang perlu anggota bayar. Ini ditetapkan dalam undang-undang kecil masing-masing. Ya, biasanya mungkin dia letak bayaran minimum adalah sebanyak RM100. Jadi dia kena penuhkanlah dalam tempoh berapa bulan dalam undang-undang kecil dia kena bayar cukup RM100, baru dia ada hak untuk hadir mesyuarat agung, dia ada hak untuk buat pinjaman dengan koperasi dan juga hak-hak yang lain lah yang saya dah mention pada minggu kedua kelas tak silap saya, ya. Sekejap, Rowena ada apa ni? Siapa yang tak dapat masuk ni? Oh, ramai. Okey, buat kawan-kawan yang baru masuk, saya baru discuss berkenaan dekat mana koperasi boleh dapatkan duit melalui Seksyen 50 Akta Koperasi. Yang pertama dari fee masuk, yang kedua daripada modal share. Jadi yang seperti yang saya mention tadi, modal share minimum contohnya 100, maka koperasi kena, anggota kena bayar 100 lah kepada koperasi. Tapi kalau anggota nak bayar lebih share dia, contohnya daripada minimum 100, dia nak bayar 500 pun boleh, tak ada masalah, dibenarkan. Ya, sebab nanti koperasi dia akan membayar dividen kepada anggota berdasarkan berapa banyak pemegangan share yuran simpanan khas yang anggota mencarum dengan koperasi ataupun melanggan dengan koperasi. Ya. Tetapi kalau anggota dia nak keluarkan duit share dia, contohnya kalau minimum share adalah 100, tapi dia dah melanggan dengan koperasi sebanyak 500, maka dia boleh keluarkan duit share dia sebanyak RM400. Yang balance ya, yang lebihan daripada minimum 100 tu dia boleh keluarkan, tak ada masalah. Ya. Jadi yang RM100 minimum tu, bila agaknya dia boleh keluarkan apabila dia telah berhenti ataupun dia ditamatkan keanggotaan, nanti baru share 100 tu boleh dikembalikan kepada anggota tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, yuran. Dalam hal-hal koperasi yang matlamatnya ialah untuk menggalakkan jimat cermat di kalangan anggota-anggotanya dan untuk mewujudkan satu sumber kredit bagi anggota-anggotanya ialah yuran. Yuran ni yang saya perasan ramai di antara kamu semua yang agak keliru untuk jawab berkenaan tentang bayaran minimum, bayaran wajar dalam koperasi. Ya, jadi ramai yang menjawab adalah yuran. Yuran ni adalah kita panggil dia sebagai modal yuran. Modal yuran tidak semua koperasi yang mewujudkan modal yuran. Hanya koperasi yang buat aktiviti pinjaman, ya, kredit bagi pinjaman kepada anggota dia, dia kena ada modal yuran. Maknanya anggota selain kena bayar modal share minimum sekali seumur keanggotaan dia, dia juga kena bayar
yuran tiap-tiap bulan. Jadi kalau anggota yang bayar kepada koperasi tiap-tiap bulan, maknanya koperasi dia menjalankan aktiviti kredit ataupun pinjam meminjam. Jadi dekat mana koperasi nak dapatkan duit, ya, modal untuk bagi pinjaman pada anggota melalui modal yuran ni lah. Dia jadi satu modal pusingan kepada koperasi. Jadi modal yuran ni pun boleh dikeluarkan berapa banyak maksimum yang dibenarkan tu tertakluk kepada aturan aktiviti koperasi masing-masing. Begitu juga dengan untuk keluarkan duit share bergantung kepada aturan aktiviti modal share yang dibangunkan oleh setiap koperasi. Jadi setiap koperasi berbeza dia punya proses-proses dia. Yang keempat, ya, koperasi boleh dapatkan duit melalui simpanan khas. Jadi simpanan khas daripada anggota yang hendaklah boleh dikeluarkan tertakluk kepada syarat dalam undang-undang kecil. Jadi simpanan khas, bila anggota simpan dekat koperasi, simpanan khas ini boleh dikeluarkan dengan syarat tujuan anggota nak keluarkan duit simpanan khas ni mesti sama, mesti selari dengan tujuan kita buat skim simpanan khas dekat koperasi. Jadi macam koperasi saya, koperasi koperasi kaki tangan IKM, saya ada potong yuran setiap bulan berapa ringgit ya? Saya tak ingat, RM50 kot. RM50 dengan simpanan khas sebanyak RM20. Jadi tiap-tiap bulan saya potonglah RM70 daripada gaji saya. Okey. Yang kemudian koperasi juga boleh dapatkan duit, ya, melalui deposit ataupun pinjaman daripada anggota atau bukan anggota untuk dia menjalankan aktiviti dia. Tapi bagi deposit ataupun pinjaman daripada bukan anggota, maka koperasi kena dapatkan kelulusan daripada SKM terlebih dahulu. Ini yang satu contoh yang saya ada bagi kat dalam Google Classroom, ya. Okey. Nanti kalau awak boleh tengok, ada satu gambar yang saya bagi dalam Google Classroom berkenaan tentang siaran media oleh SKM. Ada satu koperasi ni, ya, dia terima deposit dan pinjaman daripada anggota dia tanpa kebenaran daripada SKM. Jadi kebiasaannya SKM dia akan keluarkan siaran-siaran media untuk maklumkan kepada orang ramai supaya berhati-hatilah mana-mana skim yang tidak dapat kelulusan SKM. Seterusnya F, koperasi boleh juga dapat duit daripada lebihan yang dibawa ke akaun reserve. Contohnya kalau koperasi ada jual tanah ke rumah ke, ya, jadi keuntungan tu boleh dibawa di dalam akaun reserve. Kemudian yang terakhir, koperasi boleh terima derma dan pemberian yang diberikan oleh orang ketiga. Kalau ada orang nak bagi derma kepada koperasi, koperasi boleh terima. Ya. Tetapi kalau derma ataupun pemberian tu daripada sumber asing, contohnya yang datang daripada luar negara kena masuk melalui Bank Negara Malaysia, maknanya koperasi kena dapat kelulusan daripada SKM sebelum menerima derma daripada pihak tersebut. Ya, contohnya kalau Joe Biden nak bagi derma dekat koperasi kita, jadi kita boleh terima tetapi kena dapat kelulusan daripada SKM. Seterusnya, Seksyen 51 berkenaan tentang pembiayaan Islam atau kemudahan kredit oleh koperasi. Jadi kalau kita cakap tentang pembiayaan Islam, dia adalah aktiviti yang berlandaskan syariah. Ya, kemudahan kredit ni dia guna sistem konvensional lah. Ya, jadi menurut Seksyen 51, general rule-nya adalah, ya, koperasi boleh beri pinjaman kepada anggota dan pekerjanya sahaja. Ya, saya tak nak baca panjang-panjang ni. Dia punya gist-nya dalam Seksyen 51, koperasi hanya boleh
memberikan pinjaman kepada anggota dan pekerjanya sahaja. Ya. Subsection yang kedua, sesuatu koperasi yang dibenarkan untuk memberikan apa-apa pembiayaan atau kemudahan kredit yang diberikan dalam perjalanan urusan sebagaimana yang diperuntukkan dalam undang-undang kecil yang menentukan operasinya ataupun dalam undang-undang kecil telah menyatakan tentang dia dibenarkan untuk memberikan pinjaman selain daripada anggota koperasi. Ini untuk subsection 2, section 51 ini terpakai contohnya bagi bank rakyat dan juga bank koop pertama. Jadi dua koperasi ini dia ada memberikan pembiayaan Islam ataupun memberi pinjaman kepada bukan anggota. Ya, jadi maknanya contoh macam bank rakyat kita tahu dia ni bagi pinjaman pada bukan anggota sebab dia ada akta lain lagi yang supersede ataupun yang govern, yang mentadbir urusan pentadbiran perundangan dia. Selain daripada akta koperasi, bank rakyat juga tertakluk dengan akta Bank Negara Malaysia, akta Bank Rakyat Kerjasama Malaysia dan juga akta DIFIA, ya, akta bank-bank pembangunan, Development Financial Institution Act. Jadi maknanya akta yang lain, perundangan lain telah membenarkan. Yang ketiga ni berkenaan tentang gadaian lah. Menurut section 3, section 51, SKM yang akan tentukan sama ada koperasi layak ataupun tidak untuk terima sesuatu gadaian. Seterusnya berkenaan tentang sekatan atas pinjaman, menurut section 52. Yang pertama, koperasi boleh terima deposit dan boleh meminjam wang daripada anggota dengan kelulusan SKM. Tertakluk kepada section 52A, koperasi boleh meminjam wang daripada bukan anggota. Untuk subsection nombor 2 ni, ini merujuk kepada bank rakyat dan juga koop bank pertama sebab dia tertakluk kepada section 52A. Yang ketiga, subsection yang ketiga, bila koperasi dia meminjam daripada anggota dia, maka dia kena memaklumkan di dalam mesyuarat agung. Koperasi pinjam duit dengan siapa, berapa banyak kadarnya, sekian-sekian perlu dimaklumkan dalam mesyuarat agung. Yang keempat adalah kadar penalti. Kemudian section 52A ini adalah berkenaan tentang larangan mengenai deposit daripada bukan anggota. Yang koperasi tidak boleh terima deposit daripada bukan anggota kecuali yang diperuntukkan dalam peraturan. Ini yang berkenaan tentang bank rakyat dan juga koop bank pertama. Seterusnya, section 53 berkenaan tentang sekatan atas transaksi lain dengan yang bukan anggota. Ni awak boleh baca lah, koperasi kena tertakluk kepada larangan-larangan dan sekatan tertakluk dengan undang-undang kecil. Section 54. Okey, section 54 ini ada yang dimasukkan dalam soalan assignment yang ada beberapa grup telah presentkan hari itu. Jadi berkenaan tentang pelaburan wang, anda kena mention tentang section 54 dalam jawapan. Menurut section 54 Akta Koperasi, tertakluk kepada undang-undang kecil, koperasi boleh melaburkan wang berlebihannya dekat mana. Jadi apa yang dimaksudkan tentang wang berlebihan? Jadi wang lebihan ni awak boleh tengok dekat dalam section 2 Akta, dekat bahagian depan. Kan saya mention kalau mana-mana perkataan yang memerlukan tafsiran boleh tengok section 2. Section 2 bila kita baca cari mana masuk wang berlebihan. Wang berlebihan WW. Wang lebihan ertinya tertakluk kepada peraturan-peraturan wang yang melebihi amount yang diperlukan oleh satu koperasi bagi kegunaan segera sebagai modal kerja bagi perniagaannya yang boleh didepositkan atau dilaburkan di luar koperasi itu tanpa menjejaskan pengendalian perniagaan. Maknanya lepas tolak duit operasi koperasi, operasi pengenalan koperasi, ada duit lebih,
maka koperasi boleh melabur. Dekat mana koperasi boleh melabur? Yang menurut Seksyen 54 hanya A dan B. A, koperasi boleh melabur dalam mana-mana security yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia, Bank Negara Malaysia atau mana-mana security lain yang diluluskan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Ya, jadi apa maksud security dekat sini? Jadi security ni bukan guard ya. Security ni maksudnya di sini adalah instrumen untuk pelaburan dalam pasaran modal. Jadi yang mana yang diluluskan oleh SKM, koperasi boleh buat pelaburan. Ya, ataupun koperasi boleh Madam. melabur wang bukan. Ya, saya. Miss, ada orang nak masuk. Nak answer. Dah masuk ke? Okey, yang kedua, koperasi boleh buat pelaburan dalam share mana-mana koperasi. Jadi awak ingat tak saya mention tadi tentang share? Share adalah bayaran minimum untuk kita memperoleh hak dalam menjadi anggota mana-mana koperasi. Jadi selain daripada individu yang jadi anggota koperasi, koperasi boleh juga beli saham. Saham tu adalah share, beli share mana-mana koperasi lain lah. Contohnya koperasi Bank Rakyat, koperasi Co-op Bank Pertama ataupun koperasi-koperasi lain lah yang mana koperasi menengah dan sebagainya. Yang kedua, jadi yang pertama ni koperasi boleh buat pelaburan dalam A dan B, dan yang kedua koperasi tidak boleh melabur wang berlebihan dalam A, bond atau debenture mana-mana koperasi yang lain. Bond di sini maksudnya adalah aku janji hutang. Contohnya macam bond simpanan Merdeka ataupun bond yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia untuk warga emas. Ya, debenture pula maksudnya adalah cagaran surat akaun yang menerima cagaran surat yang menunjukkan wang yang kita terima. Ada lagi ke orang yang nak cuba masuk? Ada Miss. Dia lag tadi. Alright. Jadi kenapa koperasi tidak dibenarkan untuk buat pelaburan dalam bond atau debenture? Sebab bond dan debenture ni adalah instrumen yang memerlukan tempoh masa yang panjang, ya, 5 ke 10 tahun ya untuk dapat keuntungan. Jadi mungkin nanti kalau koperasi melabur dalam bond dan debenture, takut nanti koperasi tak boleh nak isytiharkan dividen. Yang kedua, koperasi tidak boleh membuat pelaburan dalam security atau mana-mana syarikat yang selain dinyatakan dalam subsection 1. Maknanya yang tak dapat kelulusan SKM, yang tidak dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia, ini koperasi tak boleh buat pelaburan. Yang ketiga, koperasi tak boleh buat pelaburan dalam koperasi tak boleh nak buat pelaburan dalam subsidiary dia sendiri. Jadi subsidiary kat sini adalah merujuk kepada anak syarikat koperasi dan juga apa-apa cara yang ditentukan oleh SKM. Kalau SKM dah keluarkan arahan katanya koperasi tidak boleh membuat pelaburan wang lebihan dalam sekian-sekian, koperasi kena ikutlah. Ya. Yang ketiga ni adalah kadar penalti. Seterusnya, berkenaan tentang pelaburan dalam harta tak alih. Jadi harta tak alih, apa tu harta tak alih ya? Ada sesiapa yang boleh bantu? Apa maksud harta tak alih?
Harta yang tidak boleh dipindah atau diubah dari tempat asalnya seperti bangunan dan bumi. Ya, betul tu. Siapa tu? Heslin ke? Ya, saya Miss. Betul lah tu. Contohnya macam rumah, bangunan, tanah, benda yang kita tak boleh nak move, tak boleh nak gerakkan, tak boleh nak dicairkan. Ini dinamakan sebagai harta tak alih. Jadi menurut general rule-nya, secara asasnya koperasi tidak boleh memperoleh, memegang atau melabur dalam apa-apa harta tidak alih. Jadi bayangkan, koperasi tak boleh beli tanah, tak boleh beli bangunan, tak boleh beli rumah, tak boleh beli kilang secara asasnya. Namun begitu, menurut subsection 2, koperasi boleh buat pelaburan dalam harta tak alih kalau dia memenuhi syarat A atau B atau C atau D. A iaitu pemegangan satu harta tak alih itu adalah bagi pelunasan satu hutang seseorang anggota koperasi. Contohnya ada anggota yang berhutang dengan koperasi dan tak mampu bayar, maka geran tanah, rumah, dia akan diberikan sebagai satu cagaran kepada koperasi lah tentang hutang dia. B, kalau perniagaan koperasi melibatkan pemerolehan, pelaburan dalam atau penjualan harta tak alih. Dah memang fungsi koperasi itu, contohnya fungsi koperasi itu adalah koperasi fungsi hartanah. Memang dia buat membangunkan rumah, jual beli rumah. Jadi memang dia kena ada inilah pelaburan dalam dan juga penjualan harta tak alih. C, pemerolehan, pemegangan atau pelaburan dalam suatu harta tak alih adalah untuk perjalanan perniagaan dia. Koperasi kena beli bangunan tu sebab untuk buat aktiviti koperasi, untuk menjalankan operasi perniagaan dia. Contohnya beli kilang sebab dia memang buat, dia memang produce sesuatu barang. Jadi ni memang kenalah, memang boleh lah. Dan ataupun D, koperasi boleh memberi kemudahan perumahan atau kemudahan lain untuk pekerja dia. Dia kena beli rumah sebab nak bagi kemudahan kepada pekerja dia ataupun memang untuk skim perkhidmatan pekerja-pekerja dia. Yang ketiga ni adalah kadar penalti. Seterusnya berkenaan tentang keuntungan modal. Menurut Seksyen 55, koperasi boleh kredit ke dalam akaun rizab modal segala keuntungan yang diperoleh daripada A, jual tanah ataupun jual bangunan, ataupun B, penilaian semula tanah atau bangunan dengan kelulusan SKM. Jadi ada dua beza A dan B ni. Kalau A ni kita jual tanah bangunan, kita dapat cash, kita dapat duit. Tapi yang B ni, penilaian semula tanah dia cuma satu nilai yang ada dalam paper, yang ada dalam kertas saja. Jadi kita tak ada dalam dekat tangan tu, kita tak ada lah nilai tu. Jadi mana-mana keuntungan modal melalui penjualan tanah atau bangunan boleh digunakan semula untuk kita terbitkan share bonus. Terbitkan share bonus kita bagi kepada anggota koperasi kita. Jadi maknanya dia macam share free lah kepada anggota. B, kita boleh guna untuk penghapusan kira kerugian terkumpul. C, untuk penghapusan kira kerugian modal, dan juga kita boleh wujudkan satu kumpulan wang penebusan share bonus. Jadi secara detailnya berkenaan tentang kewangan koperasi, saya tak pergi in detail sebab saya rasa ada subjek lain yang berkenaan tentang kewangan koperasi ni. Yang ketiga, koperasi tidak boleh menggunakan keuntungan modal bagi maksud untuk terbitkan share bonus. Yang pertama tu tadi, tak boleh nak terbitkan share bonus selagi kerugian terkumpul dan semasa koperasi telah dihapus kira. Dan yang keempat, keuntungan modal dalam penilaian semula tanah boleh digunakan oleh koperasi untuk terbitkan share bonus kepada anggotanya dengan kelulusan lembaga.
boleh juga dipindahkan kepada anggota lain. Maknanya boleh transferable lah share bonus itu. Yang kelima, share bonus yang ditebus oleh sesuatu koperasi boleh diterbitkan semula sebagai share bonus kepada anggotanya ikut pertukaran undang-undang kecil. Ya, maknanya bila kita koperasi dah bagi share bonus contohnya kepada Encik A, ya Encik A boleh memindahkan share bonus itu kepada Encik B, ya tertakluk kepada undang-undang kecil dia menyatakan apakah prosesnya, ya berapa lama, berapa banyak, ya itu tertakluk pada undang-undang kecil masing-masing. Dan daftar share bonus hendaklah disenggara oleh koperasi dan section ini tidak terpakai bagi koperasi yang dikenakan. Okey, ini tak adalah. Okey, ini adalah section yang bagi saya kritikal untuk awak semua kena faham. Ya, section 56 berkenaan tentang untung bersih, ya, section 56 dan juga section 57. Untung bersih di sini adalah untung bersih teraudit bagi setiap tahun kewangan koperasi, ya selepas kita tolak belanja pengendalian, ya peruntukan hutang lapuk, lepas tolak hutang ragu, lepas tolak susut nilai, penghausan nilai pelaburan, baru kita ada untung bersih koperasi untuk diagih-agihkan kepada mana-mana tabung ataupun mana-mana anggota. Jadi dekat sini hutang lapuk maksudnya adalah hutang yang kita dah jangka tak boleh nak kutip. Ya. Hutang ragu pula adalah hutang yang kita jangka kita boleh collect. Ya, biasanya 31 Disember tiap-tiap bulan ya kita akan tengoklah berapa amountnya. Ya. Penghausan nilai pelaburan adalah rosot nilai saham. Ya, kita punya saham jika ada rosot nilai. Section 57, ya. Okey, section 57, bila kita dah ada untung bersih yang telah teraudit, maka perkara pertama sekali yang koperasi kena buat adalah A, menyenggaralah satu kumpulan wang rizab statutori ataupun secara ringkasnya kita panggil KWRS. Ya, KWRS. Jadi macam mana cara untuk kita kira berapa banyak koperasi perlu masukkan daripada duit untung bersih dalam KWRS? Ini dinyatakan di dalam subsection B. Ya, sebelum mengisytiharkan apa-apa dividen daripada untung bersih teraudit setiap tahun, selepas peruntukan yang wajar telah dibuat bagi pencukaian, ya kita ada untung bersih, lepas kita tolak cukai, kita kena masukkan, kita kena memindahkan, kita perlu mencarum ke dalam kumpulan wang rizab statutori berapa persen. Kalau daripada akta, ya awak tengok 1 dan 2, 1 dan 2 ni adalah general rule. Setiap koperasi, ya, jika tidak ada perintah ataupun arahan daripada Suruhanjaya ataupun SKM, inilah sepatutnya amount yang koperasi kena pindahkan daripada untung bersih koperasi. Yang pertama, berapa banyak jumlahnya adalah sebanyak 25% daripada untung bersih koperasi kena masuk dalam KWRS kalau amount KWRS yang asalnya kurang daripada 50% daripada share dan yuran. Maknanya awak kena tengok dua tabung dekat sini. Satu tabung kumpulan wang kumpulan rizab statutori, satu lagi adalah amount duit semua share dan duit semua modal yuran koperasi jumlahnya berapa. Kalau jumlah modal yuran dan juga modal share, ya, yang bawah tu adalah 50% kurang daripada kumpulan wang rizab statutori. Contohnya kalau KWRS kita ada sebanyak, contoh saya bagi ada sebanyak RM100,000. Ya, RM100,000. Tapi dalam kita punya jumlah modal yuran dan juga modal share adalah sebanyak 100. Okeylah, kalau saya nak buat kira-kira kat sini mungkin susah nak faham. Ya, tapi awak baca dulu 1 mesti transfer sebanyak
25% daripada untung bersih. Kalau kita punya modal, yuran dan juga modal share kita kurang daripada 50% daripada KWRS. Yang kedua, koperasi kena transfer sebanyak 15% kalau amount KWRS dia adalah 50% ataupun lebih daripada 1% daripada jumlah share dengan nilai yuran. Jadi kalau baca kat sini memang susah sikit nak faham. Ya. Cuma awak jangan nak risau, sekarang ini daripada tahun 2000, saya tak ingat dia berapa, sehinggalah sekarang memang SKM ada memberikan satu arahan ataupun perintah kepada koperasi, okey, tahun kewangan ni berapa persen koperasi kena letak dalam KWRS daripada untung bersih koperasi dia. Ya, ini yang contoh saya bagi dalam website SKM ada menyatakan tentang FAQ tentang kumpulan wang rizab statutori. Ya, yang asal sekarang ni awak boleh baca berapa, mungkin kalau awak baca ni awak mungkin lebih faham cara macam mana untuk identify berapa persen sepatutnya koperasi kena transfer untung bersih dia ke dalam kumpulan wang rizab statutori. Jadi kumpulan wang rizab statutori ni dia bukanlah duit orang lain. Dia still lagi duit koperasi tu. Tetapi dia kita park dia dalam satu kumpulan yang mana tidak boleh digunakan untuk tujuan selain daripada tujuan berikut. Ya, kumpulan wang rizab statutori hanya boleh digunakan untuk membayar share atau yuran yang dikeluarkan oleh anggota koperasi. Contoh macam koperasi ada anggota yang berhenti. Ya, yang berhenti, bila anggota koperasi berhenti, koperasi kena pulangkan semua harta dan wang koperasi share yang dimiliki oleh anggota tersebut. Dari dia punya modal share, modal yuran, dia punya simpanan khas, semua perlu dikembalikan balik kepada anggota. Tapi apa yang berlaku kalau koperasi pada ketika tersebut tak ada duit, ya, dari dalam kumpulan wang modal share dia memang tak ada cukup untuk membayar modal share dan juga yuran yang anggota yang dah berhenti tu, maka boleh gunakan kumpulan wang rizab statutori untuk bayar kepada anggota tersebut. Ya, dan koperasi boleh juga terbitkan share bonus dengan kelulusan SKM daripada duit kumpulan wang rizab statutori. Ya, kemudian 1C tidak ada dalam seksyen ini boleh memberikan kuasa kepada koperasi untuk membayar dividen. Maknanya setiap tahun contohnya kalau koperasi rugi, bila koperasi rugi, ya koperasi tak ada boleh dengar ke suara saya? Boleh, Madam. Ni Amsha ni nak apa ni? Madam belum accept. Amsha dah masuk ke? Kat mana dah tadi, dah lupa dah. Kat mana last tadi saya cakap? Lupa dah. Amsha lah ni. Sorry ya, Madam. Jangan marah. Apa ya? Tak ingat dah apa dah. Okey, 1C, koperasi tidak boleh guna duit. Okey, kalau koperasi rugi. Contohnya kalau koperasi rugi, koperasi tak ada peruntukan untuk bayar dividen kepada anggota. Ya, kebiasaannya mana-mana koperasi dia akan takut kalau koperasi rugi. Tak ada daripada untung bersih tu dia tidak ada untung.
tak ada untung, dia akan cuba cari dekat mana lagi tabung-tabung peruntukan yang boleh digunakan untuk membayar dividen kepada anggota. Sebab dividen ni, kalau dekat Malaysia, dia jadi satu isu yang sangat sensitif. Setiap tahun, mesti anggota mengharapkan koperasi bayar dividen kepada anggota dia, walaupun portion dia sedikit. Mesti kena bagi. Itu kalau anggota dekat Malaysia lah. Yang berbanding kalau anggota dekat luar negara, yang contohnya saya pergi dekat Jepun tu hari, ya, dia dekat Jepun terkejut bila kita bagi tahu kita koperasi dekat Malaysia kita bayar dividen sehingga 10%. Ya, dia quite surprise lah sebab dia kata Jepun sendiri yang sudah moden, ya, yang maju dari segi koperasi dia tak bayar dividen kepada anggota. Apa yang dia bagi dekat anggota adalah apa yang anggota perlukan dari segi apa-apa kemudahan untuk dia buat aktiviti dia. Contoh kalau koperasi tu dia tanam sayur. Apa lagi yang koperasi perlukan? Dia bagilah dari segi teknologi, dari segi sistem. Jadi contohnya macam ada satu farm yang saya pergi tu, dia tanam sayur apa saya tak ingat ya. Tapi koperasi, apa yang koperasi buat, koperasi dia memberikan sistem kepada anggota-anggota petani dia, satu sistem yang mana sistem tu dia bagi warning kepada petani. Contohnya kalau sebab kita tahu Jepun ni dia tempat yang banyak bencana-bencana alam, ya, macam taifun, gempa bumi, salji dan sebagainya. Jadi dia akan alert, sistem tu dia akan alert kepada petani, okey, sekian-sekian cuaca, bila tarikh sepatutnya kena harvest, bila dia patut, ya, air apa yang tak cukup, baca. Jadi itu yang membantu anggota tersebut untuk lebih improve dia punya perniagaan, dia punya punca untuk dia sara hidup dia lah. Ya, berbanding dekat Malaysia, apa yang anggota kita nak ni adalah dari segi duit. Ya, untuk meningkatkan ekonomi dia dari segi duit lah. Itu yang saya tengok beza antara anggota koperasi dekat Malaysia dengan anggota koperasi dekat Jepun. Lain-lain negara tu wallahualam lah. Okay, saya masuk balik dekat dividen. Kalau anggota tak ada, ya, punca, tak ada tabung untuk bayar dividen kepada anggota koperasi, dia tak boleh nak ambil daripada kumpulan wang reserve statutory. Sebab setiap tahun kumpulan wang reserve statutory, fund ni, tabung ni, dia akan setiap tahun dia akan naik sebab setiap tahun kita akan carum at least 15% daripada untung bersih. Dan satu D, kalau ada anggota yang berhenti ataupun yang dah ditamatkan keanggotaan dan sebagainya, dia tak boleh nak tuntut portion yang dia ada dalam kumpulan wang reserve statutory. Ya, dan kumpulan wang reserve statutory hendaklah disenggara dalam satu akaun berasingan dan hendaklah dilaburkan dalam akaun deposit koperasi. Ya, ini ada satu garis panduan berkenaan tentang CDA ni, ya, akaun deposit koperasi, boleh baca dalam garis panduan SKM. Kemudian Seksyen 57 subsection 2, tiap-tiap koperasi hendaklah daripada untung bersih terauditnya setiap tahun sebelum bayar dividen kepada anggota koperasi. Yang pertama, dia kena tolak cukai. Kalau koperasi tu dah kena cukai, dia kena bayar cukai. Kemudian dia kena masukkan berapa portion, 15% ke dalam kumpulan wang reserve statutory. Ya. Kemudian dia kena masukkan untung bersih dia ke dalam tabung kumpulan wang amanah pendidikan koperasi dan juga kumpulan wang amanah pembangunan koperasi. Jadi dua tabung ini adalah wajib bagi koperasi yang untung bersih dia 50,000 ke atas. Ya, bagi koperasi yang untung bersih dia kurang daripada 50,000, maka dia tak perlu nak carum dalam kumpulan wang amanah pendidikan dan juga kumpulan wang amanah pembangunan koperasi. Jadi maknanya dia hanya potong 15% terus ke dalam kumpulan wang reserve statutory. Tapi kalau koperasi ni dah memang untung bersih dia above RM50,000, maka 13% tolak KWRS, 2%
12% tolak KWRS, 2% tolak dalam kumpulan wang amanah pendidikan, 1% masuk dalam kumpulan wang amanah pembangunan koperasi, menjadikan total dia adalah 15% daripada untung bersih koperasi. Jadi kumpulan wang amanah pendidikan ni saya ada masukkan dalam Google Classroom, ya, arahan yang dikeluarkan oleh SKM. Jadi awak baca, pembayaran kepada kumpulan wang amanah pendidikan. Ya, SKM dengan ini menentukan peratus daripada untung bersih teraudit bagi setiap tahun kewangan yang diperoleh setiap koperasi, kecuali koperasi sekolah, hendaklah dibayar ke dalam kumpulan wang amanah pendidikan sebanyak, bukan RM50,000. Kalau untung bersih koperasi RM100,000 dan ke atas. Jadi kalau untung bersih koperasi RM10,000 dan ke atas, maka dia kena mencarum dalam kumpulan wang amanah pendidikan. Apa tujuan kumpulan wang amanah pendidikan ini adalah bagi koperasi-koperasi besar yang untung bersih dia banyak, dia carum 2%. Contohnya 10,000 daripada 2%, 100,000 daripada 2% ada berapa? Berapa? RM2,000. Jadi RM2,000 masuk dalam kumpulan wang amanah pendidikan yang mana duit ini digunakan bagi tujuan pendidikan dan latihan koperasi. Contohnya seperti adalah Institut Koperasi Malaysia, IKM, ataupun nama lain dia adalah Maktab Koperasi Malaysia, nama-namanya, menggunakan duit kumpulan wang amanah pendidikan untuk memberikan latihan kepada koperasi-koperasi. Jadi bagi koperasi-koperasi yang kecil-kecil ni, dia dapat benefit daripada koperasi yang dah untung banyak. Ya, sebab kita kena ingat prinsip koperasi yang kelima adalah pendidikan dan latihan kepada koperasi dan juga kerjasama antara koperasi. Sama juga dengan kumpulan wang amanah pembangunan koperasi, apa yang membezakannya adalah yang mana hanya koperasi-koperasi yang tujuannya untuk meningkatkan pembangunan gerakan koperasi, dia menerima portion daripada tabung ini untuk membuat pembangunan koperasi. Contohnya adalah Angkasa. Angkasa dia terima daripada tabung ni lah. Nanti awak boleh baca dengan lebih lanjut. Okey. Okey. Lepas koperasi tolak cukai, tolak KWRS, tolak kumpulan wang amanah pendidikan dan pembangunan, ya, kalau layak untuk dipotong, barulah koperasi boleh gunakan duit untung bersih dia bagi tujuan-tujuan yang berikut. A, boleh buat pembayaran potongan kerana langganan, maknanya boleh bagi rebate kepada anggota yang membuat langganan dengan koperasi. Ya. B, koperasi boleh membayar dividen daripada untung bersih dia atas share dan yuran. Ya, berapa banyak persen yang dibenarkan pada untung bersih adalah sebanyak 10%. Ada tak dekat sini? Ya, awak kena baca garis panduan berkenaan tentang pembayaran dividen. Ya, tapi kalau nak bayar lebih daripada 10%, koperasi kira untung bersih tahun ni memang wow sangat. Jadi nak bayar lebih daripada 10%, nak bayar 15% rasanya. Jadi pun boleh, tetapi kena dapat kelulusan dengan SKM. Sebab paling maksimum, ya, kadar yang dibenarkan oleh koperasi untuk bayar dividen adalah 10%. Nak bayar lebih daripada 10%, kena minta kelulusan daripada SKM. Yang ketiga, koperasi boleh buat pembayaran honorarium kepada anggota lembaga dia. Jadi honorarium ni maksudnya adalah satu hadiah atau hadiah atas sumbangan yang telah diberikan kepada anggota lembaga tersebut bagi tempoh kewangan tersebut. Jadi berapa banyak honorarium yang nak dibayar kepada anggota lembaga bergantung kepada
kelulusan yang telah diputuskan dalam mesyuarat agung tahunan. Maknanya lembaga kena propose, kena cadangkan dalam mesyuarat agung, okey, pihak anggota lembaga mencadangkan sekian honorium kepada anggota lembaga bagi tahun kewangan ini. Jadi bergantung kepada mesyuarat agung lah untuk setuju ataupun tidak. Yang keempat, koperasi daripada untung bersih boleh buat pembayaran untuk kebajikan anggota dan masyarakat yang lain. Ini kebanyakan koperasi yang dia ada buat tabung kebajikan anggota. Ya, tabung kebajikan anggota maknanya koperasi yang masuk hospital ke, ya, koperasi yang ada anggota dia yang melangsungkan perkahwinan dapat duit, ya, yang anak yang cemerlang dapat duit. Ya, jadi untuk kebajikan-kebajikan anggota boleh, ya, dengan syarat dia tubuhkan tabung. Ya, daripada untung bersih tu setiap tahun mungkin boleh ambil 1%, 2% daripada untung bersih masuk ke dalam tabung kebajikan anggota. Selain daripada anggota, koperasi juga boleh buat pembayaran kepada masyarakat yang bukan anggota. Contohnya nak bagi derma dekat rumah anak yatim, nak bagi derma dekat masjid. Itu pun boleh dilakukan, tetapi perlu ada tabung dan juga aturan aktiviti yang menceritakan tentang bagaimana proses pembayaran itu dibuat. Dan keenam, tiada potongan kerana langganan, dividen atas share dan yuran boleh dibayar kepada anggota selain daripada untung bersih. Daripada A sampai D hanya boleh dibuat pembayaran melalui untung bersih teraudit sahaja. Tidak ada koperasi boleh menggunakan untung bersih, ya, selain kerugian terkumpul telah dihapus kira. 2 dan 5. Okey, untuk kumpulan wang amanah pendidikan dan pembangunan serta A sampai D tu tadilah. Yang ketujuh, satu koperasi yang kerugian terkumpulnya telah tidak dihapus kira sepenuhnya boleh dengan kelulusan SKM menggunakan untung bersih terauditnya untuk pembayaran dividen yang dalam mana-mana kes tidak melebihi 5% jumlah share atau yuran anggota atau kedua-duanya sekali. Ini awak kena baca garis panduan berkenaan tentang dividen. Contohnya kalau daripada untung bersih tu, setiap tahun koperasi tidak pernah gagal bayar 10% kepada anggota. Ini saya bagi contoh. Tapi daripada untung bersih, koperasi hanya boleh bayar 7% saja contohnya. Jadi dia nak cari lagi 3%, dia boleh menggunakan mana-mana awak kena tengok dalam garis panduan 2 berkenaan tentang pembayaran dividen, dekat mana koperasi boleh dapat. Contohnya dalam keuntungan terkumpul, dalam reserve ada satu lagi saya tak ingat. Okey, itu saja untuk kelas kita pada minggu ini berkenaan tentang harta dan wang koperasi. Untuk topik akaun dan audit saya akan masuk pada hari Selasa nanti. Jadi ada sebarang soalan berkenaan tentang topik hari ini? Ada sebarang soalan? Ke dah klik-klik semua ni? Ke tak faham sebenarnya? Saya laju sangat ke? Faham, Madam. Ada sebarang soalan? Ya, Rowena, ada apa? Ada soalan? Oh, saya masih lagi presenting ke?
Okey, kalau tak ada soalan, saya ucapkan terima kasih pada siapa yang masuk hari ini. Jadi kita sambung kelas kita untuk topik akaun dan audit pada hari Selasa pukul 4.30 macam biasa. Alright, okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye. Salam. Madam. Salam. Terima kasih, Madam. Terima kasih, Madam. Waalaikumsalam, Madam. Thank you. Thank you, Madam. Thank you, Madam.